Okay, saya selalu dengar ustaz-ustaz, terutamanya Ustaz Aswajar lah. Mereka selalu mengatakan tentang Allah bukan di atas, bukan di kiri, bukan di kanan. Jadi saya nak tanya, adakah itu akidah Asy'ariyah ataupun akidah yang lain? Sebab saya selalu dengar yang macam tu. Ya. Boleh ustaz terangkan sikit? Wallahualam, saya tak tahu banyak dalam bab ni. Setahu saya, apa yang disebutkan tu memang wujud dalam kitab-kitab Al-Asy'ariyah juga sebut berkaitan tentang penafian arah lah. Maksudnya tempat bagi Tuhan. Penafian tempat bagi Tuhan. Bukan membawa maksud Allah tak ada. Ada orang faham, dia kata Allah tak duduk depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Maksudnya Allah tu tak ada. Bukan. Bukan itu maksudnya. Kita nak sebut bahawa arah dan kedudukan ini tidak layak untuk Allah Ta'ala. Ini dalam manhaj Al-Asy'ariyah lah. Dia maksudnya ini adalah makhluk. Arah-arah ini juga adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala yang mencipta semua arah-arahan. Jadi bila kita kata arah ni dicipta oleh Allah Ta'ala, maka mustahil Allah Ta'ala akan duduk di tempat ataupun bergantung kepada tempat yang dia ciptakan. Itu menurut kefahaman Al-Asy'ariyah yang saya tahu. Jadi bagaimana pula dengan hadis? Ada satu hadis saya ada yang menyatakan Nabi melarang ketika sedang solat meludah di hadapan. Kalau nak meludah di kiri ataupun di bawah di kaki. Kan? Sebab menurut hadis tu yang saya faham, ketika kita solat, Allah berada di hadapan. Macam mana pula tu Ustaz? Tentang saya tak tahu. Saya tahu hadis tu sebenarnya. Saya tahu hadis tu dan saya tahu juga sedikit penjelasan berkaitan tentangnya. Tapi cuma saya rasa lebih baik saya cakap saya tak tahu. Sehari gang jadi salah faham lagi susah. Baik saya kata saya tak tahu. Sebab sekarang Ustaz saya tengok di antara kedua belah pihak ni dia ada ekstrim. Saya terus terang cakap Ustaz Nordros tu saya suka dengar dia. Tapi sekarang saya tengok dia dah jadi ekstrim. Dia dah ekstrim saya tengok. Sebab dia menyatakan, saya ada tengok dia punya video tekan salaf ni lebih kepada macam pedri. Jadi tak boleh tanya. Dia kata. Kan, tak boleh tanya. Sebab tentang apa ni, ayat-ayat mutasyabihat apa semua kan. Tak boleh tanya. Jadi saya tengok dia ekstrim. Dulu dia tak macam tu. Tapi sekarang tengok ni agak berlebihan. Jadi apa pandangan salaf? Adakah boleh tanya? Pada saya, yang saya dengar arwah Tuan Guru, Tok Guru Ni Aziz Haji Hadi, dia kata kita beriman dengan ayat tersebut, tapi kita tidak dipanggil apa, kaifiat tentang bagaimana kita jangan tanya. Seperti Imam So jangan tanyalah, betul lah kenyataan. Kalau kita tolak perkataan pederi tadi, betul lah yang Ustaz Nur sebut tu. Tolak perkataan pederi tu kita tolak perkataan tu. Tapi maksudnya salah tu tak boleh tanya. Maksudnya kita beriman saja. Sebab kalau tanya ni, jadilah macam dalam kuliah Imam Malik yang seorang tu bertanya yang Imam Malik halau kan. Istiwa maklum. Ya kan. Jadi pada saya dia menyamakan dengan cara Kristian faham. Saya rasa maksudnya sekarang ni isu sentimen lah. Kenyataan tu betul. Ya, betul. Kenyataan tu memang betul. Tapi kenyataan betul, cuma ada sentimen dimasukkan isu pederi tadi tu. Kan. Kenapa yang tu yang dia kan? Kita berbeza. Saya ada belajar sedikit tentang Asy'ariyah. Saya pun ada belajar tentang Salafi dengan ustaz yang dituduh Wahabi. Jadi saya faham kedua-dua belah pihak ni. Seperti Maulana Asri kata, dua-dua ni betul. Dua-dua ni betul. Takwil pun betul, tak takwil pun betul. Tapi jangan dua-dua ijtihad lah. Ya. Jangan ekstrim. Kalau ekstrim ni kan itu yang menjadi takfiri orang kata kan. Jadi ekstrim ni maksudnya apa? Kita tolak pandangan tu dan kita tak iktiraf pandangan tu. Maksudnya begitu kan? Mas, pada saya ekstrim dia nak orang ikut dia. Dia nak ikut cara dia faham. Tapi tak semestinya ekstrim tu saya tak setuju yang tu. Kalau itu takrif ekstrim saya tak setuju. Sebab bila kita ada satu pandangan yang betul, yang kuat, kita ajak orang untuk ikut pandangan kita. Dan kita sentiasa berdakwah kepada mereka untuk ikut pandangan kita. Yang tu tak ekstrim. Melainkan kita kata, tak boleh. Hang kena ikut pendapat aku saja yang betul, orang lain semua salah. Semua masuk neraka, aku saja masuk syurga. Itu ekstrim. Tapi Ustaz, cara Ustaz Nordros tu, cara dia saya tengok, dia nak orang ikut dia. Kalau tak ikut, kau dia macam tu lah, macam apa? Macam nak mengkafirkan lah, saya tengok lah. Macam nak mengkafirkan. Kan? Walaupun dekat daripada mulut dia tak kafirkan orang, tapi cara dia macam ke arah situ. Tapi tuan, kalau kita tengok dalam perbahasan ni, saya pun tak berapa tahu sangat, tapi apa yang saya tahu, dalam perbahasan akidah,
daripada kedua-dua belah pihak sebenarnya. Sebab tu saya selalu sebut titik hitam. Sebab apa saya sebut titik hitam? Sebab memang hitam. Daripada pihak Asy'ariyah, memang ada yang menyesatkan, bahkan mengkafirkan kumpulan selain daripada Asy'ariyah seperti Wahabiyah ataupun Athariyah ataupun Salafiyah. Lebih tepat adalah Salafiyah. Memang ada yang sampai mengkafirkan. Demikian juga daripada pihak Salafiyah. Ada yang sampai memunafikkan, mengkafirkan, bahkan menyesatkan. Itu perkara biasa. Dalam sebahagian kitab mereka menyebutkan Asy'ariyah ni termasuk dalam kategori kumpulan-kumpulan yang sesat. Ada saja. Sebab tu saya kata ini adalah titik hitam. Ini titik hitam yang sepatutnya kita ubahlah. Benda ni memang disebutkan oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh besar pun. Tak boleh nafi langsung bab ni. Memang tokoh-tokoh besar pun sebut yang tu. Tapi cuma kita nak kena wujud mazhab baru, kita kata. Bukan mazhab baru, memang mazhab sebahagian para ulama sebut benda yang sama juga. Maksudnya kita berlapang dada dalam bab ni dengan maksud kalau hang nak bahas, so kita bahas betul-betul. Kalau kita tak nak bahas, kita nak ambil pendirian masing-masing, itu adalah lebih baik. Sebab ini adalah perselisihan daripada tokoh-tokoh. Bukan perselisihan daripada orang kecil. Sebab dalam masa ni pun sekarang ni ada ustaz yang, kalau ustaz kenal lah, ustaz orang utara, Ustaz Abid. Saya pernah masuk dalam grup dia. Lama dah tu masalah dia. Grup WhatsApp dia kan. Walaupun saya ni lebih pada condong pada salaf, saya pun dia kick daripada grup, dia kafirkan saya. Kan? Saya cakap, oh dahsyat ustaz ni. Oh dahsyat. Memang dahsyat. Ustaz Abid tu memang dahsyat lah. Ustaz Muhib pun sama lah. Ustaz apa? Ustaz Muhib Khali pun sama lah. Tapi Ustaz Muhib memang keluar ke Asy'ariyah sungguh. Memang dahsyat lah. Kan? Ustaz Muhib tu saya memang tak dengar lah. Memang tapi Ustaz, okey, satu saya nak tanya. Akidah Asy'ariyah ni, dia bermula daripada Asy'ariyah atau pemahaman Asy'ariyah berasal daripada salaf. Ni buku Ibanah tau, Ibanah. Orang kata Ibanah ni buku terakhir. Guru saya, Syekh Hisham, dia kata bukan buku terakhir Ibanah An-Usul Diyanah. Buku Ibanah ni memang, satu, buku Ibanah ni memang tulisan daripada Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua, dia bukan penulisan akhir. Dia antara pertengahan ataupun daripada sudut awal. Dan kalau akhir pun tidak menjadi apa-apa masalah. Sebab itulah yang dibawa oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah ni bawa benda yang dibawa oleh salaf. Dan ini kefahaman yang sama oleh Ustaz Nudrus. Ustaz Nudrus pun faham benda yang sama. Iaitu Asy'ariyah ni asalnya daripada salaf. Dan disebutkan jelas dalam kitab Ibanah bahawa aqidatuna allati, akidah kita yang kita pegang ialah apa yang dibawa oleh Ahmad ibn Hanbal dan juga a'immatul hadis dan seumpama dengannya. Dia sebut daripada tu, memang dia disebut Ahmad ibn Hanbal, naddarallahu wajhah. Dia sebut yang tu. Memang kita ambil daripada situ. Cuma apa perbezaan daripada sudut Asy'ariyah dan juga Hanabilah? Perbezaan yang paling jelas ialah di dalam isu ilmu kalam. Yang mana golongan Hanabilah ataupun Athariyah, mereka tak mahu masuk dalam perbahasan ilmu kalam. Dan benda ni agak pelik dilakukan oleh Ibn Taymiyah sebab Ibn Taymiyah masuk dalam ilmu kalam. Tak masuk dalam ilmu kalam. Itu adalah pegangan yang dibawa oleh Athariyah. Itu mereka tak masuk. Sampai sebab apa mereka tak masuk? Sebab mereka menampak bahawa ilmu kalam ni adalah perkara yang tercela. Sebab tu kita akan dapat rekod bahkan daripada zaman Imam Syafi'i sendiri sebut berkaitan tentang ilmu kalam ni. Tapi kita menariknya zaman Imam Syafi'i belum lahir lagi Abu Hasan Asy'ari. Tapi dah sebut tentang ilmu kalam. Jadi bila ulama-ulama sebut tentang ilmu kalam, belum tentu dia merujuk kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Boleh jadi dia merujuk kepada ahli falsafah yang ada dalam ilmu kalam. Boleh jadi dia merujuk kepada Murji'ah yang ada dalam ilmu kalam. Boleh jadi dia merujuk kepada Mu'tazilah, kepada Jahmiyah, kepada Khawarij yang berada di dalam ilmu kalam tu sendiri. Sebab tu bila para ulama berbincang berkaitan dalam ilmu kalam, mereka berbincang tentang Ahlus Sunnah. Mereka kata Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab dalam perbincangan Ahlul Kalam. Tapi dia orang tak tolak pun. Ahlul Hadis, Athariyah, A'immatul Fiqh. Yang tu dia tak tolak pun. Mereka itu tetap Ahlus Sunnah. Bahkan telah menurut Syekh Ahmad Tayyib, dia kata benda ni telah disepakati oleh tokoh-tokoh Al-Asy'ariyah selepas kewafatan Imam Abu Hasan Asy'ari dan sejak orang kenal nama ilmu kalam dan orang kenal penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maknanya kita tak ada penentangan pun dengan Athariyah tu sebab Athariyah ni dia angkat tangan. Athariyah ni angkat tangan walaupun ada penentangan tetapi penentangan dia tidak masuk di dalam ilmu kalam. Mereka tak masuk dalam ilmu kalam.
Tapi adalah penentangan sikit. Jadi mereka angkat tangan. Cuma kaedah yang dibawa oleh Asy'ariyah pula, mereka masuk di dalam ilmu kalam tu. Bila dia masuk dalam ilmu kalam, memang confirm masuk lah, sebab Abu Hasan Asy'ari memang berasal daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah tu memang 40 tahun dia duduk dalam Mu'tazilah dan dia jadi tokoh besar Mu'tazilah pun. Jadi dan dia belajar daripada tokoh besar Mu'tazilah juga. Jadi dia memang masuk dalam ilmu kalam, maksudnya dia menggunakan kepakaran yang dia ada untuk memanfaatkan. Sebab tu dalam kitab kita dekat Azhar disebut bahawa dia menggunakan idea-idea dan juga kemahiran Mu'tazilah dan disangkut dengan apa yang dibawa oleh salaf daripada sudut nas. Jadi dia sangkut dua-dua. Dia bukan ambil satu saja. Sebab tu kadang-kadang saya tengok orang yang duduk pergi hentam Asy'ariyah ni, kadang dia tak faham konsep Asy'ariyah tu daripada awal. Sebab tu saya setuju dengan kenyataan baru-baru ni daripada Ustaz Noor. Ustaz kata, kalau siapa yang nak faham tentang ilmu kalam, dia dapat faham sekiranya dia mahu bermula daripada awal. Tapi kalau kita main kot tengah-tengah, jadi dia tak faham daripada awal. Perkataan Allah itu adalah objek. Allah adalah objek pun kita tak faham yang tu. Sedangkan syai' benda ni dah dibincangkan dalam ilmu kalam dari peringkat awal lagi. Dan di peringkat, kalau saya dulu mengaji tingkatan 1, tingkatan 2 dekat Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor dulu, kita belajar yang tu. Yang tu dulu. Lepas tu kita masuk yang lain. Sebab dia ada technical issue dalam bab ni. Kalau masuk ustaz tadi saya yang cakap, ilmu kalam ni datang dari salaf, betul? Ilmu kalam bukan daripada salaf. Dia kaedah yang dibawa, kaedah yang diikuti, dia daripada awal lagi ilmu kalam ni. Tapi cuma diikuti oleh Abu Hasan Asy'ari. Tapi dia punya sumber asal adalah daripada sumber kekuatan hujah. Ataupun dia nak defend apa sebenarnya? Dia nak defend apa? Ilmu kalam ni dia nak defend apa? Dia nak defend apa yang dibawa oleh salaf. Itu maksud dia. Dia nak defend bahawa Allah Ta'ala tak serupa macam makhluk. Itu kan dibawa oleh salaf. Jadi dia nak defend yang tu. Dia nak defend bahawa Allah Ta'ala tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Dia nak defend bahawa alam ini dicipta oleh Allah Ta'ala. So itu benda yang dia nak defend. Tapi kaedah yang dia gunakan adalah kaedah mantik, kaedah yang dibawa oleh ilmu kalam lah. Geng-geng kalam. Bab tu saya masih ceraru lagi. Cuma akidah Asy'ariyah ni saya rasa yang pelopornya memanglah Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab atas nama dan dikatakan sebelum dia mati. Dia dikatakan keluar daripada pemahaman dia sendiri. Macam mana tu? Saya tu kita kata tu. Saya kata bahawa orang yang menyebutkan ni bukan orang biasa. Tokoh-tokoh juga sebut yang kata dia keluar daripada Asy'ariyah ataupun kefahaman ilmu kalam dan dia mengikuti salaf. Bukan kenyataan itu kepada Abu Hasan saja, tetapi kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah, kepada Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Jadi disebutkan perkara yang sama disebabkan kitab yang ditulis yang mengukuhkan pandangan salaf ataupun mengukuhkan apa yang dibawa oleh salaf. Lalu dikatakan bahawa dia bertaubat daripada tu. Padahal tidak ada kisah taubat tu. Kisah taubat tu memang ada waktu dia nak daripada Mu'tazilah kepada Ahlussunnah. Yang tu memang kisah tu memang masyhur. Yang tu memang ada. Tetapi kisah taubat dia daripada Asy'ariyah balik kepada salaf tidak ada. Yang mereka buktikan adalah daripada kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah, daripada kitab Maqalat Islamin dan seumpama dengannya. Sedangkan kitab-kitab itu tidak pun bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah. Tak bercanggah pun. Tak bercanggah pun dengan Asy'ariyah bawa tu. Dia tak ada, dia tak bagi benda yang berbeza pun. Dia bagi benda yang sama. Cuma sepatutnya saya kata tadi, ini semua ijtihad. Ini semua ijtihad. Jadi ijtihad ni dalam konteks ijtihad ni, manakah yang paling tepat? Kita tak tahu berdasarkan kepada tempat-tempat dia. Berdasarkan kepada hadithun nas ala uqulihim. Berbicara kepada manusia berdasarkan kepada akal mereka. Kalau kita duduk dalam perbincangan ahlul kalam, kita sebut tentang isu kalam lah. Tapi kalau kita nak bincang dengan orang umum, mungkin lebih baik kita pakai apa yang dibawa oleh salaf. Cukup berpegang. Betul tak? Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam. Orang awam masalah. Tak ada masalah. Yang dia tahu, okey, bagus. Kiranya banyak kita doa waktu sepertiga malam. Kita tahajud. Itu pemahaman dah betul lah. Jadi tak perlu nak pening pun. Yang pening ni apabila kita duduk dalam perbincangan ahlul kalam.
Bila perbincangan ahlul kalam, dia Mu'tazilah, dia Murji'ah, dia gunakan hadis yang sama. Tapi kefahaman dia adalah nak pergi kata Allah Ta'ala ni macam manusia. Saya setuju bab apa? Ustaz Aswajar. Ustaz sebut Allah turun aras kosong. Nah, sebab dia, bila dia cakap macam tu, orang awam. Betul, saya tak setuju bahawa dia ada sahabat kita sebut apa naik lift tu. Bila dia sebut macam tu, orang awam yang orang kata tak tahu apa-apa. Sebab yang saya ingat lah, masa saya kecil, kalau kita faham, kan, kita tak tanya, tangan Tuhan macam tangan saya. Kita tak pernah tanya. Waktu tu saya kecil lagi. Kan, masa tadika, saya selalu kata, kan. Jodoh di tangan Allah. Kan, tapi biasa rezeki kita usaha saja. Kita tak pernah bantah pun, kan. Tapi bila hari ni dia disebut kita solat malam, tak boleh cakap begitu tu. Samakan Allah. Tapi pada saya, sampai saya fahamlah seperti macam Haji Adis kata saya faham. Itu dari segi bahasa saja. Dari segi bahasa, kan. Yang menunjukkan Allah ni yang kita kenal. Tapi bila datang kebanyakannya daripada Aswajar ni, yang ekstrim lah pada saya, kan. Yang menyatakan tak boleh cakap macam ni, kau ni sulkan Allah. Sebab Allah sendiri kata dia tidak seperti makhluk, faham. Laisa kamitslihi syai'un, kan. Ayat tu kita faham, kan. Walaupun saya ni belajar agama tak tinggi, tapi kita faham lah sebab ustaz-ustaz selalu sebut, ustaz pun selalu sebut, kan. Jadi pada saya, dua-dua aliran tak ada yang menyatakan Allah ni, kecuali ustaz-ustaz yang profil, kan, yang belagak macam dia alim sangat, yang menyatakan begini-begini, orang awam pendengar. Dia sebenarnya dia salah cari lawan. Setiap orang ada lawan dia. Macam kita tadi tu sebut tadi apa di hadis sunas ala qulihim, kan. Apa dia ada lawan dia. Ahlul kalam, bila kita kata ahlul kalam ni, dia lawan dia tak lawan orang luar daripada ahlul kalam. Tengoklah dalam kitab-kitab ahlul kalam, sejarah-sejarah ahlul kalam. Dia tak sebut pun Athariyah, dia tak sentuh pun. Ahlul hadis, dia tak sentuh pun. Yang dia sentuh tu, yang dia lawan tu, tengok dekat situ Mu'tazilah, ahlul falsafah. Dia lawan yang tu, tak tahulah kukuk jumpa kitab lain, saya tak tahu. Tapi yang setahu saya, yang saya baca dalam Kubra al-Yaqiniyat, saya baca dalam kitab-kitab akidah yang kami belajar dekat Al-Azhar, kita tahu lawan kita tu adalah orang-orang di dalam kelompok ahlul kalam. Asy'ariyah lawan Ar-Razi, Asy'ariyah lawan Ibn Sina. Ibn Sina ni ahlul falsafah lah. Jadi lawan benda tu. Sampai tahap kita kata akidah dia terkeluar lah disebabkan sekian-sekian macam-macam. Dan kita tahu siapa lawan dia. Ini bila awak sebut benda yang sama tapi awak pilih letak kepada orang yang berbeza, awak dah salah lawan. Awak pilih letak isu kata jangan kata Allah Ta'ala turun, sebab perkataan turun itu macam makhluk, kan, macam makhluk. Tapi awak pilih letakkan dekat orang yang tak ada masalah bab tu. Jadi isu lah. Benda ni pun ijtihad. Benda ijtihad. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kaedah ni kaedah dia dalam menyampaikan. Saya buat video reaction, itu adalah ijtihad saya juga. Boleh jadi salah, boleh jadi betul. Betul tak? Ini ijtihad. Jadi siapa rasa ijtihad mana yang paling bagus, dia salah. Dan kita kata akidah Athariyah yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Adakah ini bukan ijtihad? Ini ijtihad juga. Pembahagian akidah kepada 3. Ini ijtihad tak? Ijtihad juga berlaku pula dan difamouskan pula oleh orang kemudian. Walaupun Ibn Battah mula sebut, tetapi kemudian difamouskan Tauhid 3 dalam Asy'ariyah. Ada Tauhid 3 tak? Asy'ariyah ada Tauhid 3. Iaitu kita ada ilahiyat, nubuat dan sama'iyat. Dan ini pegangan kuat Asy'ariyah dalam 3 benda ni. Ustaz, jelas daripada saya lah, akan diadakan debat secara fizikal di antara Ustaz Nodros dengan Ustaz Salman. Tetapi saya dengar Ustaz Kopiah saya dengar. Dia nak berdebat juga dengan ni Ustaz Nodros ke macam mana? Tak tahu, dengar kata itu dia dah tarik diri, maksudnya dia bagi peluang, bukan peluang, dia bagi kepada Ustaz Salman lah. Asalnya dengan Ustaz Kopiah. Apa kata Ustaz kalau benda ni, hal ni tentang ayat-ayat apa kata Ustaz kalau mereka kata benda ni tak habis, tak sudah-sudah. Memang tak habis. Jadi apa kata benda ni kita selesaikan dengan mubahalah? Apa pendapat Ustaz? Tak ada keperluan nak mubahalah buat apa, ini ijtihad. Ini ijtihad, tak perlu nak mubahalah. Jadi dalam perkara ijtihad tak boleh bermubahalah. Tak boleh. Tak ada keperluan untuk mubahalah. Adakah kita nak laknat orang yang berpegang dengan Asy'ariyah? Ataupun adakah kita nak laknat orang yang berpegang kepada salaf? Ini tidak membaikkan keadaan. Kurang-kurangnya mubahalah ni laknat tau dah. Mubahalah ni bukan demi Allah aku cakap betul, bukan. Dia laknat orang tu. Tapi Ustaz,
sekurang-kurangnya kalau apa ni, di antara kedua belah pihak ni dia yakin dengan akidah yang saya rasa tak ada masalah. Kita rasa betul. Sekarang ni adakah daripada kedua-dua belah pihak tu ada yang tidak yakin? Masing-masing yakin. Jadi bukan isu keyakinan. Kedua-duanya yakin. Macam saya yakin bahawa saya berpegang dengan Asy'ariyah dan saya rasa Asy'ariyah itu betul. Dan enta berpegang kepada salah dan awak rasa betul. Adakah kita perlu melaknat di antara satu sama lain siapa yang betul? Tak ada keperluan. Sebab macam ni, sebab pada saya mubahalah ni. Sebab dia menuduh. Contoh kata dalam hal ni, dia menuduh orang ni menyatakan Allah makhluk. Mubahalah tentang hal tu. Bukannya sebab tu, saya masih lagi rasa tak ada keperluan. Sebab ini adalah isu perselisihan metodologi. Dalam mazhab Asy'ariyah, awak mengatakan bahawa tangan Allah ataupun Allah Ta'ala duduk tidak sama seperti makhluk duduk. Perkataan itu dalam metodologi akidah Asy'ariyah memang bersifat menjisimkan Allah. Dalam metodologi Asy'ariyah tau. Bukan dalam metodologi Salafiyah tadi. Bukan. Dalam metodologi Asy'ariyah. Jadi ini isu dia, masalah sekolah pemikiran. Bagaimana dia menetapkan yang tu. Demikian juga di dalam Salafiyah. Bagaimana dia berpegang dengan tu. Bagaimana dia kata duduk dengan ahlul bid'ah. Bagaimana dia sebut berkaitan tentang duduk dengan ahlul kalam boleh dianggap sebagai zindik, boleh dianggap sebagai kafir. Itu saya cakap. Kita kata metodologi di dalam. Itu yang saya sebut Ustaz tadi, itu yang ekstrim, sebab tu kita kata sekarang ni, kalau kita nak buat dialog, macam mana Ustaz Salman, dia tak ada bagi syarat mubahalah pun. Dan demikian juga Ustaz Nur tak bagi syarat mubahalah pun. Kita dialog ni manfaat ni kepada siapa? Pada umat, pada orang-orang awam. Orang dengar. Boleh jadi orang salaf akan jadi Asy'ariyah lepas dialog tu. Boleh jadi orang Asy'ariyah boleh jadi salaf dengan tengok dialog tu. Macam mana? Okey? Tak pastilah tentang tu. Itulah kesan dialog. Kesan dialog, orang akan macam dialog-dialog sebelum ni. Dalam dialog sebelum ni antara Ustaz Salman dan juga Ustaz Engku dan juga Baba lah. Ustaz Salman dengan Ustaz Engku. Ada je orang daripada pihak Ustaz Salman ataupun pihak sebelah sini yang dia rasa pandangan daripada Ustaz Engku lagi kuat. Dan ada saja daripada pihak Ustaz Engku yang kata, rupanya pandangan Salman ada hujah dia juga. Dan dia mula mengikuti apa yang dibawa oleh Salman pada waktu tu. Itulah kesan dialog. Orang yang akan jadi. Sebab dia belajar dua-dua aliran. Bila dia dengar ni, bila dia dengar dalam dialog. Ya, memang dia dengar dalam dialog. Tapi kalau contoh kata dia memang belajar, sebelum ni dia belajar Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Selepas tu dia belajar akidah salaf. Saya rasa tak ada masalah. Kan? Dan tak ada masalah dia nak ikut mana-mana. Ya, sebab dia dah belajar. Tapi pada saya dia jadi masalah sebab yang banyak ni orang awam. Orang awam tak tahu apa-apa, dia mengikut ustaz dia, kan? Jadi betul. Kan? Bila ustaz dia kata macam ni, jangan, ni tak boleh, ini itu perlunya dialog. Jadi bila ada dialog tu, orang awam akan faham benda tu. Ya, tapi saya rasa faham secara macam tu je, bukannya faham yang benar-benar faham. Sebab tak apa, tapi itu adalah satu permulaan lah. Permulaan dalam kefahaman disebabkan ia adalah dialog. Tapi kalau dia rasa betul-betul nak faham, kalau dia pergi belajar betul-betul, dia akan improve lah. Dialog ni dia akan bagi satu trigger kepada orang-orang tertentu yang mungkin dia nak faham benda tu lebih lanjut. Lalu dia akan tengok akan lebih lanjut. Boleh jadi begitu. Dan boleh jadi dia orang awam lagi mudah dia nak ikut. Dan boleh jadi dalam keadaan itu, boleh jadi yang kita tak pasti. Boleh jadi di dalam dialog berkenaan akan menyebabkan orang yang berpegang secara keras pandangan yang dibawa oleh Asy'ariyah ataupun Hanabilah, dia akan lebih berlembut dengan Asy'ariyah. Demikian juga golongan Asy'ariyah yang agak keras dengan pandangan kepada Asy'ariyah, dia akan rasa lebih lembut disebabkan dia memahami terus daripada lidah orang Asy'ariyah tersebut. Boleh jadi begitu. Tapi kalau dah tak susah. Sebab tu kita perlukan dialog untuk menghilangkan taksub. Lagi mana tidak ada dialog, kita akan duduk di dalam grup kita, kumpulan kita, dan kita akan terus taksub disebabkan kumpulan kita sahaja. Taksub ni nak ubah senang saja. Dengan kita mendengar
qaul yang lain, kan? Mendengar pandangan-pandangan yang lain, hilanglah taksub kita. Tapi saya tengok kalau debat ni, kalau secara live, secara fizikal lah, kita buat secara live kan, kita boleh tengok dari komen-komen tu, komen-komen yang masuk. Tu saya rasa tu taksub. Kalau komen-komen ni live saya pun jadi masalah. Jadi adakah itu menyebabkan saya tak boleh nak live? Ya, boleh live maksud saya dekat sini kan. Walaupun buat live ataupun macam mana orang awam ni, kalau dia dah taksub, dia taksub. Sebab tu kita kata tu dialog perlu dilakukan untuk menghilangkan taksub. Kalau lagi mana tidak ada dialog, maka orang akan taksub. Macam berlaku sekarang. Kumpulan yang belah sana, dia duk keluarkan pendapat dia, golongan geng-geng Ustaz Nur, duk sebut apa pandangan dia, geng-geng Ustaz Kopeh and the gang, duk sebut pandangan dia. Ustaz Salman tak keluar kenyataan pun. Tapi cuma dia orang keluar pandangan masing-masing. Dan benda tu duduk hingat kepada kumpulan masing-masing saja. Sampai berlaku istihza, sampai berlaku cela-mencela di antara satu sama lain. Disebabkan dia nak orang berfikir seperti mana yang dia fikir sahaja. Dan dia tidak mahu ataupun dia menolak diri dia untuk pergi memahami apa yang dibawa oleh orang berkenaan. Paling kurang kalau dia tak baca kitab-kitab tu, orang yang baca kitab tu boleh jelaskan kepada dia. Macam orang sebut tentang Asy'ariyah. Dia kena tahu apa yang dimaksudkan oleh Asy'ariyah dalam bab tu. Demikian juga geng Asy'ariyah sebut tentang Asariyah yang kata tadi isu menyamakan Allah Ta'ala macam makhluk. Kita tahu bahawa kedua-duanya mahu mensucikan Allah. Kedua-duanya mahu mensucikan Allah. Tetapi metodologi itu berbeza. So sekarang ni kita mungkin boleh argue pada isu metodologi. Tapi isu besar kat sini adalah hadis jariyah. Isu hadis jariyah. So mungkin dia ni boleh jelaskan, Ustaz Nur boleh jelaskan tentang pasal apa dia kata hadis jariyah tu dengan maksud orang yang sampaikan tu dia tu guna bahasa isyarat lah kita kata. Jadi kena buktikan benda tu. Dia kena buktikan. Demikian juga Ustaz Salman kena buktikan bahawa hadis jariyah tu memang mengangkat apa yang dibawa oleh Asariyah. Jadi itulah pembuktian. Dia tak saya kalau ada dialog saya tak akan kata mana-mana suatu kumpulan betul. Melainkan saya dah dengar sampai habis. Dan sebab tu sama juga. Yang ni isu akidah ni isu khilaf juga. Ni isu yang khilaf lah ni. Okay, Ustaz punya follower pun ramai. Saya rasa ada pentaksub Ustaz. Betul. Itu biasa tu. Pentaksub Asy'ariyah ada dan pasti betul. Pentaksub orang individu pun ada. Ya. Jadi saya syorkan lah kepada para pentaksub dengar kuliah tentang lupalah tajuk memurnikan manhaj kan saya lupa dia ada dekat Kelantan berjam jugalah cerita tentang Asy'ariyah dan masalah. Saya rasa kalau penonton ustaz yang ada sekarang ni secara live ni kalau dengar saya rasa insya-Allah boleh. Jadi kita tak ada duduk. Saya rasa Maulana Asri the best lah. Bab furuk akidah ni diterangkan memang komplit. Menarik. Ustaz pernah dengar ke Maulana Asri? Saya dengar lama dah. Video tu bukan video baru. Video lama dah. Saya dengar lama dah. Saya antara peminat Maulana Asri. Saya rasa pendekatan Maulana Asri lebih baik lah. Dan sebenarnya saya cuma nak tegaskan apa yang dibuat oleh Maulana Asri adalah apa yang dikempen oleh Maulana Asri adalah apa yang dibuat oleh saya dan juga Ustaz Nur Durus. Ustaz Nur Durus juga mengambil pandangan yang sama. Tak kira lah orang tengok macam mana keadaan dia, saya juga duk tengok kenyataan-kenyataan dia baru-baru ni juga. Cuma ialah kadang-kadang dia ambil kenyataan daripada ataupun dia share kenyataan daripada Ustaz Nawawi yang saya rasa melampau sikit tu. Tapi cuma begitulah keadaan ni. Orang nampak melampau sikit dan sebagainya. Tetapi kami berdua daripada awal lagi memang kita telah mengambil pendapat yang sama. Iaitu kita kata bahawa awak nak ambil manhaj salaf silakan, tak ada masalah. Dan bahawa Asy'ariyah ni juga berasal daripada situ juga dan nak defend kenyataan-kenyataan itu juga. Cuma mungkin di kita ni ada perselisihan. Sebab tu Ustaz Nur Durus sebut baru ni dia kata, kalau nak bincang sungguh, pastikan kita sudah bersedia. Okey Ustaz, saya satu perkara. Kalau Ustaz dengan Maulana Asri saya setuju. Sama pemikiran, sama cara. Tapi pada saya, Ustaz Nur Durus, tak. Pada saya bukan. Minta maaf lah. Kan? Pada saya... Tak ada masalah. Itu pandangan peribadi. Dia pada saya, dia ekstrim. Macam Mohit. Dia ekstrim. Macam tu. Boleh duduk sekotak tu dengan Ustaz Mohit. Saya tak setuju bab tu lah. Tak ada masalah. Okey, Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasan Ustaz. Waalaikumsalam. Live Ustaz ni berterusan. Itulah masalah-masalah teknikal lah. Allah Akbar. Ustaz, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ni. Okey. Last go noh. Permata Sakinah naik balik ni. Ada bateri ikat ni. Tak apa jadi. Assalamualaikum puan. Tak tidur ni puan? Belum lagi.
Sebenarnya saya takut sikit nak cakap pasal isu salaf Asy'ariyah ni, isu akidah ni. Tapi kan yang dialog antara Ustaz Nodarus dengan Ustaz Samad Ali tu, dia anjuran teratak hadis. Betul. Maulana Asri. Betul. Jadi saya tengoklah, tonton video yang di-share tu, ada 3 video Maulana Asri pasal hadis jariah. Saya share sikit boleh kan? Boleh silakan. Okay, video yang first tu Maulana Asri sebut ada tempat, saya anggap mungkin saya tak berapa pasti, tapi saya anggap Maulana Asri akidah salaf. Betul. Saya setuju yang tu. Maulana Asri ni pada saya agak terbuka, sangat terbuka. Bila beliau yang teratak hadis menganjurkan dialog tu, memang betul lah. Beliau lah orangnya yang sewajarnya. Jadi dalam video first dia sebut ada tempat perlu takwil. Contoh yang dibawa oleh beliau Hajarul Aswad tu. Tangan Allah tak silap. Saya tak ingat secara jelas lah. Cuma Hajarul Aswad, contoh tu pasal Hajarul Aswad tu tangan Allah tak silap. Bersalam dengan Allah. Dalam isu tu beliau kata perlu takwil. Ada tempat perlu takwil, ada tempat terima sahaja. Okey, video 2 dengan 3 tu saya bagi ringkasan sekali lah sebab dia part 1, part 2. Beliau sebut memang ilmu kalam ni, ilmu falsafah yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari tu untuk mengukuhkan, mentanzihkan Allah. Mengukuhkan akidah Islam. Kata beliau zaman tersebut, beliau banyak berhadapan dengan ahli falsafah, golongan filosofi barat tak silap. Jadi nak mengukuhkan akidah dakwah Islam tu kena guna ilmu kalam. Kaedah tu betul juga dia kata. Yang menarik Maulana Asri sebut, jika sekiranya ilmu sains tu dapat digunakan untuk mengukuhkan dakwah dan akidah pun tak apa juga, terima juga. Kita mungkin satu hari nanti ilmu sains tu diperlukan untuk mengukuhkan akidah ke, mentanzihkan Allah ke, kita tak tahu. Rasional yang beliau sebut pada zaman Abu Hasan Asy'ari tu banyak berhadapan dengan ahli-ahli kalam, ahli-ahli falsafah. Jadi bukan terpaksa, beliau menggunakan ilmu kalam tu untuk mentanzihkan Allah, mengukuhkan akidah. Betul. Jelas sekali Maulana Asri ada memberi ingatan. Semuanya ahli sunnah. Ada 3 golongan, ahli hadis, ahli nazar, dan satu lagi saya tak ingat. Sebab saya tak catat masa video, tengok video tu saya tak catat. Baru catat tadi nak Jadi saya rasa tak ada masalah. Saya excited nak tengok dialog tu nanti. Saya rasa okey lah, insyaAllah benda ni boleh dibudayakan lah. Walaupun sebelum ni saya agak takut untuk nak bincang bab akidah ni kan. Kita pun bukan kita yang membincangkan. Tokoh-tokoh yang bincang kan. Kita dengar lah. Kita ambil manfaat lah. Kita sama-sama ambil manfaat. So rasanya tak ada timbul. Saya rasa tadi kawan kita tu sebut pasal Tugu Ni Aziz. Saya rasa kalau Tugu Ni Aziz ada pun, Tugu Ni Aziz support benda-benda macam ni. Sokong usaha-usaha memandaikan umat dengan dialog ilmiah macam ni lah. Menarik. InsyaAllah. Terbaik. Gitulah. Terima kasihlah sebab akhirnya ada juga dialog. Itulah. Saya sebenarnya memang daripada awal lagi sangat sokong dialog-dialog seperti ni. Supaya setiap pihak mengetahui apa yang dibawa oleh pihak yang lain. Tidaklah kita sekadar mengetahui tentang hal itu daripada sumber sekunder, tetapi kita dapat terus daripada premier.